Hai dan selamat datang ke channel Hersha. Pada kali ini saya akan sambung dengan kisah debug, iaitu kisah kotak debug part 2. Yang mana sebelum ni adalah pembeli pertama, iaitu Kevin. Dan untuk yang part 2 ni akan saya sambung dengan pembeli yang kedua yang bernama Sam dan Brian. Okey, tidak lama kemudian, selepas Kevin membuatkan pengiklanan tentang kotak debug ni untuk dijual semula ke eBay, ada dua remaja ni bernama Sam dan Brian yang tinggal di Missouri berminat untuk membeli kotak itu. Kevin pun berasa sangat gembira dan dia segera membungkusnya untuk dihantar kepada mereka. Sam dan Brian telah melihat iklan kotak debug ni di eBay. Pada mulanya mereka tidak tertarik, tetapi setelah dia membaca penerangan Kevin di iklan tersebut yang sangat terperinci mengenai semua perkara pelik yang berlaku ke atasnya semenjak dia memiliki kotak itu, dan dia merasakan Kevin bersungguh-sungguh untuk menarik minat kepada sesiapa yang berminat untuk melalui kejadian tersebut. Sam dan Brian pun adalah orang yang tepat untuk membeli kerana mereka sedang mencari perkara-perkara yang mistik dan misteri dalam talian, kerana mereka ingin mengetahui sama ada hantu dan paranormal itu benar-benar wujud atau tidak. Jadi mereka ingin membeli kotak debug itu dan ingin mengujinya. Setelah 3 minggu kemudian, kotak debug itu akhirnya sampai ke rumah mereka. Sam yang menerima bungkusan kotak itu kerana waktu tu dia berada di rumah, dan waktu tu juga Brian masih di luar sedang menghadiri kelas. Sam membawanya ke dapur. Dia membukanya dan meletakkannya di atas meja dapur. Beberapa minit kemudian, Brian pulang, dan semasa Brian masuk ke rumah, dia terbau seperti ada orang kencing di seluruh kawasan dalam rumah tersebut. Dia berasa amat pelik apa yang sedang berlaku, dan semasa dia menuju ke dapur, dia terbau bau busuk yang sangat kuat, dan Sam dengan bangganya berdiri di sebelah kotak itu. Lalu dia mengatakan, ada bau kencing kan? Bau itu dari hantu dalam kotak ni, kata Sam sambil membuat bunyi Sam bergurau bahawa dia tidak sabar untuk tidur dengan kotak debug tersebut. Sejak itu, Sam ada membuat blog khas di mana dia akan mendokumentasikan semua perkara yang berlaku dari hari pertama menerima kotak itu sehinggalah mereka menyingkirkannya, atau mungkin sampai bila-bila. Selama 2 minggu pertama mereka memiliki kotak itu, tidak ada apa yang berlaku. Tetapi selepas kejadian, Sam mula meletakkan kotak itu di tengah-tengah di suatu tempat yang sedang berlaku pesta besar-besaran, yang mana orang-orang di pesta itu akan menuang arak di dalam kotak tersebut dan juga membukanya serta memasukkan barang ke dalamnya dan membuat gurau dengan kotak tersebut. Sejak kejadian itu, berlakulah kejadian aneh yang cukup ketara di rumah mereka. Ia bermula dengan komputer riba Sam rosak dan cakra kerasnya tidak dapat dibaiki, sehingga dia harus membeli komputer riba yang baru. Semua jam tangan mereka juga tidak berfungsi semasa mereka berada di rumah. Tidak kira apa yang mereka lakukan, sama ada mereka sudah membetulkannya. Yang peliknya, jam tangan hanya tidak berfungsi dan Xbox mereka tidak akan menyala apabila di dalam rumah. Tetapi apabila mereka membawanya ke rumah orang lain, ia berfungsi dengan baik. Pembakar roti di rumah pun turut menghadapi perkara yang sama. Bagi mereka, perkara ni tidak menakutkan. Mereka cuma merasa agak kecewa dan tidak menganggap perkara ni ada kaitan dengan kotak debug tersebut. Sehinggalah pada suatu hari, lampu di rumah mereka tiba-tiba meletup.
dan mereka berasa sangat seram sejuk pada malam itu. Mereka tidak menggantikan lampu tersebut sebab mereka takut akan berlaku perkara yang sama, dan mereka pun membiarkannya dalam suasana yang gelap. Dan perkara yang paling terburuk bagi mereka adalah mereka mengalami serangan serangga yang agak banyak di dalam rumah mereka. Di sekitar kotak dibak, semua serangga ini akan keluar dari dinding, dari tandas, dari sinki. Yang mereka datang pun dari belakang peti sejuk, dan mereka semua seperti berkumpul di kotak dibak dan akan masuk ke dalam kotak dibak tersebut. Pada suatu ketika, mereka mengerumuni serangga tersebut, dan mereka harus menutup pintu kotak tersebut. Dan juga ada juga mereka bawa masuk ke dalam. Mereka tak dapat masuk ke dalam bilik dan mengambil kotak dibak itu kerana ditutupi serangga. Kini mereka yakin bahawa apa yang berlaku ada kaitan dengan kotak tersebut. Perkara ini menjadi perbincangan yang hebat di kampus kerana Blok Sam yang diikuti oleh ramai pelajar lain, dan oleh itu Sam dan Brian menyukai pengaruh yang mereka dapat, dan mereka memutuskan tidak mahu untuk menyingkirkan kotak itu. Tetapi tidak lama selepas serangan serangga itu, Sam mula keguguran rambut sehingga kehilangan semua rambutnya. Dan pada masa yang sama, dia mula mengalami halusinasi berterusan bahawa ada seorang wanita tua melihatnya hampir setiap masa di mana saja dia pergi. Dia selalu nampak kelipat gelap yang dipercayai seorang wanita tua yang sangat menakutkan sehingga dia tidak dapat tidur. Dia akan cuba masuk ke bilik Brian untuk tidur bersama kerana di situ dia berasa tenang, namun dia masih nampak kelipat gelap tersebut sepanjang malam. Dan akhirnya, tidak kira betapa hebatnya blog mereka memutuskan untuk membuang kotak itu dengan menjualnya di eBay kerana kotak ini telah mengganggu kehidupan mereka, dan dengan cepat ia dijual kepada seorang lelaki yang bernama Jason yang merupakan pengarah muzium di kawasan universiti lain di Missouri. Jason ni benar-benar mengikuti blog Sam. Dia sangat tertarik dengan apa yang berlaku dengan kotak itu, dan ketika ia disenaraikan untuk dijual, dia sangat mahukannya dan segera membelinya, sehingga Sam dan Brian pun dengan sangat gembira dengan semangatnya dia pun menghantar kotak tersebut, dan Jason menerimanya di tengah hari bekerja sehingga dia meletakkannya bungkus itu ke dalam truknya. Dia pun naik semula ke tingkat atas dan dia bekerja pada hari itu. Dan kemudian selepas itu, ketika semua orang meninggalkan pejabat, dia pergi di tingkat bawah untuk mendapatkan bungkusan dia kembali. Lalu dia kembali ke pejabatnya dan dia meletakkannya di meja, dan dia memotong bungkusan tersebut. Jason memutuskan dia mahu menilai kotak dibak dengan cara iaitu dia akan menilai seperti barang antik yang lain atau barang-barang yang masuk ke dalam muzium, yang mana dia akan mengambil sejumlah besar gambar di sekitar luar kotak, dan dia mula mengimbas di luar kotak tersebut, dan dia mendapati terdapat kesan lilin di seluruh luar kotak yang membuatnya percaya bahawa ini mungkin digunakan dalam ritual. Dan kemudian dia menarik nafas panjang dan dia duduk tegak di depan kotak. Kemudian dia buka pintu kotak dibak. Lalu masa dia buka kotak dibak tu, laci bawah kotak tu pun terbuka pada waktu yang sama. Namun Jason berasa sangat kecewa
kerana tak ada apa-apa yang berlaku, sebab dia merasakan jika kotak ni betul-betul berhantu, sepatutnya sebaik saja kotak ini dibuka, biasanya akan berlaku suatu kejadian yang aneh. Tapi ni tak ada apa yang berlaku. Tidak ada yang mengembirakannya dan dia rasa cukup kecewa. Dan akhirnya dia pun tengoklah kotak tu, dan kotak tu ada duit shilling, patung Shelem, rambut. Lagi dia rasa sangat kecewa. Dia merasakan macam seolah tertipu kerana tidak ada apa yang berlaku. Yang dia fikir hanyalah mungkin kotak ni hanyalah kotak lama. Dan dia pun tutuplah kotak tersebut dan meletakkannya di meja lain, yang mana bukan tempat dia bekerja, tapi merupakan meja lain di dalam pejabat tu jugalah, yang mana dia berkongsi dengan beberapa orang lain. Dan dia merasakan ini adalah cara yang baik untuk dia beritahu rakannya dan akan menjadi seperti sebuah pameran. Pada keesokan harinya, rakan-rakannya masuk dan dia pun menjelaskan apa itu kotak itu. Kotak itu merupakan kotak tiba, dan dia menceritakan sejarah tentangnya yang sangat menakutkan, yang mana boleh membuat orang sakit, membuat orang stroke, dan malah juga ada yang boleh menyebabkan serangga yang tidak diketahui keluar dari dalamnya dan masuk ke dalamnya. Ini adalah perkara yang sangat menyeramkan, dan rakan-rakannya seperti wow, yang cukup menakutkan. Tapi mereka tidak memikirkan sehingga semua kod elektronik di dalam pejabat mereka tidak berfungsi tiba-tiba, iaitu komputer mereka mula bermasalah dan bahagian IT mereka muncul, dan mereka seperti tidak tahu mengapa ini berlaku. Tetapi bahagian IT pun mengatakan yang mereka tidak dapat memulihkannya. Bahkan juga semenjak ada kotak ni, tiba-tiba berlaku lampu-lampu di pejabat tidak berfungsi dan menyebabkan mereka perlu keluar untuk menggantikan lampu yang baru. Hal ini merupakan suatu yang mereka tidak pernah lakukan sebelum ini. Dan akhirnya rakan sekerja Jason yang berkongsi ruang itu dengan kotak mereka semua jatuh sakit. Lalu mereka pun menyalahkan semua ni berpunca daripada kotak dibak ini. Sebab sebelum ni mereka semua baik-baik saja, tapi semenjak ada kotak ini, secara tiba-tiba komputer tidak berfungsi. Lepas tu supaya macam seolah-olah mereka ni jangan bekerja, mereka menyuruh Jason menyingkirkannya. Selepas bekerja, Jason pergi dan mengambil kotak dibak, lalu dia meletakkannya di bahagian belakang truknya. Dan truknya mempunyai penutup di bahagian belakang. Setelah dia kembali pulang rumah, dia tidak mahu membawanya ke dalam rumah kerana tidak mahu perkara yang aneh berlaku kat dalam rumah. Lalu dia membiarkannya di dalam belakang truknya semalaman. Jason pun akan memikirkan apa yang akan dilakukan untuk kotak itu esok. Dia masuk ke dalam rumah dan menjamu selera dengan keluarganya. Kemudian dia mengucapkan selamat malam kepada keluarganya sebelum masuk tidur. Jason sebelum tidur pun dia cuba memahami apa yang sedang berlaku, dan lalu pun dia pun tidur. Masa dia tidur tu tiba-tiba dia merasakan badan dia tidak dapat bergerak. Tiba-tiba badan dia macam lumpuh lah. Masa dia tidur tu dia pun macam dengar, sebab rumah dia ni 2 tingkat. So bilik dia dekat tingkat atas. Pintu bilik dia tidak ditutup, jadi dia boleh nampak di bahagian luar daripada bilik itu yang berdekatan dengan tangga menuju ke tingkat bawahnya. Jadi semasa dia baring tu, dia dah memang keras kaku seperti orang lumpuh. Dengan mata saja yang mampu dia dapat gerak waktu tu. Dengan sama-sama cahaya waktu malam,
dia dengar ada bunyi tapak kaki dari tangga yang sedang cuba naik ke tingkat atas. Dan masa dia dengar tu, dia cuba untuk melihat di luar bilik. Dengan sama-sama tu, tak lama lepas tu, dia tiba-tiba nampak ada seorang, macam ada perempuan tua yang ditutup dengan selendang. Dan dia pun macam pelik sebab dia tahu itu bukan orang yang dia kenal dekat dalam rumah, dan yang pasti orang lain. Tapi dia tak dapat nak buat apa sebab dia macam keras kaku. Tiba-tiba perempuan tua itu datang semakin dekat ke arahnya. Semakin dekat, dan bila dia cuba pandang bertentang mata dengan perempuan tua tu, pada mulanya perempuan tua tu dia tunduk ke bawah, jadi macam dengan selendang tu tak nampak muka dia. Dan bila dia cuba untuk tengok, muka perempuan tu diangkat. Bila diangkat tu, nampaklah muka dia yang bengis. Lalu dia cuba nak menekam si Jason ni. Jason pun apa lagi lah, dia pun macam mengelupuan sambil tutup mata dia. Rupa-rupanya dia mimpi ngeri. Bini dia cuba kejutkan dia dari tidur, dan dia cakap yang laki dia ni hanyalah mimpi ngeri saja. Dia cerita yang apa dalam mimpi dia kepada isterinya. Lalu dia pun bangunlah daripada tidur dia. Dia pergi ke bilik air. Bila dia pergi ke bilik air tu, dia tengoklah muka dia. Dia tengok mata dia ni. Dia terkejut sebab mata dia macam kena tumbuk. Macam sekeliling mata putih dia tu macam berdarah. Macam ada darah. Kedua-dua mata dia nampak sangat teruklah mata dia. So, lepas tu isteri dia pun datang macam untuk tengok dia, sebab dia panggil isteri dia. Dan bila isteri dia tengok, isteri dia terkejut lah, kenapa, apa yang berlaku dengan mata awak ni? Dan si Jason ni pun tak tahu nak jawab apa, sebab dia pun macam pelik sebab sebelum ni tak ada pun kejadian macam ni. Mata dia merah, macam berdarah dekat sekeliling mata putih dia. Selepas dia melihat mata dia yang merah itu, dia pun mula berfikirlah apa yang kejadian yang pernah pembeli sebelum ni alami itu adalah perkara yang betul dan bukannya tipu semata. Jadi dia pun berfikir mungkin dia perlu buang dekat tong sampah. Tapi tiba-tiba dia pun terfikir semula bahawa dia bimbang kalau dia buang kat tong sampah, nanti ada orang yang tidak bersedia untuk menghadapi semua ni, akan menjadi lagi buruk. Jadi dia tak naklah benda ni berlaku ke orang lain macam mana yang dia hadapi. Jadi dia pun fikir cuba nak kaji macam mana untuk membuang kotak ini dengan betul. Dan pada esoknya dia pun macam biasa pergi kerja. And then pada malam itu ketika Jason pulang dari tempat kerja, dia meninggalkan kotak di dalam truknya yang ditutup. Jadi Jason pun masuklah ke dalam rumah. Dia pun makan malam bersama keluarganya. Dan selepas tu dia duduk menonton di ruang TV, dan dia menonton TV bersama anaknya.
semasa mereka sedang menonton TV, tiba-tiba anaknya berkata padanya, "Ayah, cuba tengok belakang tu. Siapa tu?" Lalu si Jason ni pun pandanglah. Dengan tiba-tiba dia terkejutlah sebab tiba-tiba ada nampak apa yang anak dia nampak itu seorang perempuan tua yang ditutupi kepalanya dengan selendang, dan yang lagi mengejutkan, sebiji seperti dalam mimpi ngeri dia yang sebelum ini. Dan tak lama lepas tu tiba-tiba je perempuan tu hilang. Lagilah dia bertambah seram, dan lalu dia menjerit, dia memanggil isterinya yang berada di tingkat atas suruh turun. Dia pun panggil isteri, suruh turun cepat sekarang, kita kena keluar rumah. Cakap macam tu kan. And then dia orang pun keluarlah rumah, lalu dengan anak dia sekali bertiga. Jadi di dalam kereta pun dia pun naik, dia cakap kat bini dia yang dia kena naik kereta bini dia lah. So dia pun dalam kereta tu dia ceritakan tentang apa yang berlaku, dan dia kata kat bini dia malam ni lepas dia bercakap dalam kereta tu, dia suruh bini dia tinggalkan dia di rumah untuk dia pergi ke terak, sebab dekat terak tu lah ada kotak lipat yang dia letak tu. Dan dia pun menyatakan kepada isterinya yang bahawa dia akan membawa kotak itu dengan teraknya ke rumah sewa mereka yang mana tidak ada siapa pun duduk, dan dia akan letakkan dekat sana sementara dia mencari jalan untuk membuang kotak tersebut. Okey, selepas itu si Jason ni mencuba cari jalan untuk menghapuskan kotak ini. Lalu dia cuba pergi ke eBay dan cari maklumat mengenai penjual yang pertama itu, Kevin. Lalu dia pun cuba menghubungi Kevin dan menceritakan apa yang telah berlaku. Jadi Kevin ni pun bersetuju untuk menolong, dan lepas tu Kevin ni pun cubalah pergi ke rumah yang dimana dia membeli kotak lipat tersebut. Dan dia pun datang ke rumah tersebut, lalu dia mengetuk pintu, dan lalu ada seorang wanita tu datang ke pintu, dan Kevin pun mengenalkan dirinya, dan dia kata, saya pernah datang ke sini untuk membeli lot 29 yang mana mempunyai kotak lipat ini. Lalu wanita tua itu pun memberitahu bahawa dia dah cakap dekat keluarga dia untuk tidak menjual kotak tu, tapi mereka ni tidak mendengar katanya. Dia berharap yang si Kevin ni tidak membuka kotak tersebut. Lalu si Kevin ni memberitahulah bahawa dia telah membuka kotak tersebut, dan kini telah berada di pembeli yang ketiga, iaitu bernama Jason. Dan mereka sedang cuba untuk mencari jalan untuk menghapuskan kotak tersebut, sebab benda ni telah mengganggu kehidupan mereka. Lalu perempuan ni bernama Sophie ni, dia mengatakan bahawa dia tinggal di Poland sebelum Perang Dunia Kedua dengan sepupunya yang bernama Havila, yang merupakan wanita yang telah meninggal dunia, dan semua barang yang dijual semasa penjualan harta pusaka. Dan dia mengatakan juga pada masa dulu diorang pernah main papak meja suka-suka. Mereka menggunakan kain yang telah dijahit dengan diletakkan huruf dan juga loket yang dibuat rantai untuk dijadikan sebagai yang kata kalau bila dia orang main benda tu,
diorang pegang lokit rantai tu, jadi lokit tu dia akan bergerak, akan menunjuk ke arah huruf-huruf di papan Ouija tersebut. Tapi lepas diorang main tu, lama-lama kejadian menjadi lagi teruk sebab benda yang mengganggu mereka tu adalah semangat roh jahat. Jadi mereka telah menggunakan kotak wine tu, iaitu yang kini dipanggil kotak libak tersebut, untuk mereka letakkan roh jahat tu di dalam kotak itu dan mereka menguncikannya. Jadi bila dah dikuncikan di dalam tu, maka roh jahat tu tidak dapat mengganggu dah. Namun bila Kevin dah membuka kotak itu, maka seolah-olah membebaskan roh semangat jahat itu. Jadi si Sophie ni pun dia kata dia pun tidak dapat melakukan apa-apa, melainkan Kevin dan Jason cuba menghubungi seorang rabi dan mereka perlu memanggil rabi, yang mana rabi je yang dapat menutup kembali semangat roh jahat tu dan masukkan semula ke dalam kotak itu. Dan selepas mereka berjumpa dengan rabi, Jason dengan Kevin, mereka berjaya membawa masuk semula semangat roh jahat itu ke dalam kotak tersebut. Sejak dari itu, kejadian-kejadian ni pun tak ada dah mereka lalui, dan mereka bersepakat untuk meletakkan kotak ini di lokasi rahsia sejak tahun 2003, yang mana mereka tak akan bagi tahu kepada sesiapa tentang perkara ini, di mana kerana mereka tidak mahu orang lain pun menghadapi perkara yang macam mereka alami. Dan oleh itu kotak idibak ini sangat berbahaya sebab memerlukan cara untuk menutupnya kembali. Dan itu saja untuk kali ini, kisah dibak sebagai penutupnya. Janganlah cuba melakukan perkara-perkara syirik ini, kerana bila melakukan perkara ini memang akan menanggung akibat yang agak teruk. Itu saja, sekian.